Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu kita dalam video kali ini untuk kita sama-sama membincangkan tentang mata pelajaran Lughatul Quran dengan merujuk buku teks terbitan Ma'ins. Bagi sesiapa yang tidak mempunyai buku ini, bolehlah ke pautan yang dipaparkan untuk mendapatkan buku ini dalam versi e-book. Pada video kali ini, insyaAllah kita akan melihat atau membincangkan tentang tajuk Adawatul Istifham. Adawatul Istifham, iaitu kata tanya. Mari kita lihat pengertian Adawatul Istifham. Adawatul Istifham adawatun fi jumalin litakuna as'ilatan. Adawatul Istifham ialah kata soal atau kata tanya dalam ayat-ayat untuk menjadikannya soalan. Jadi mari kita lihat kata-kata soal yang akan kita bincangkan pada video kali ini. Di sini dipaparkan kepada kita 8 kata soal, iaitu yang pertama man. Kedua kam. Ketiga mata. Keempat hal. Kelima aina. Keenam kaifa. Ketujuh ma. Dan yang terakhir ialah madza. Jadi mari kita lihat apakah makna kata-kata soal yang disebutkan tadi. Pertama, man bermaksud siapakah. Siapakah. Kedua, kam bermaksud berapakah. Berapakah. Ketiga, mata bermaksud bilakah. Bilakah. Keempat, hal bermaksud adakah. Adakah. Kelima, aina bermaksud di manakah. Di manakah. Keenam, kaifa bermaksud bagaimanakah. Bagaimanakah. Ketujuh, ma bermaksud apakah. Apakah. Dan yang terakhir, madza bermaksud apakah yang. Apakah yang. Jadi begitulah maksud kata-kata soal yang telah disebutkan tadi. Mari kita ulang sebut ke-8 kata soal tersebut. Man. Kam. Mata. Hal. Madza. Ma. Aina. Kaifa.
Kemudian mari kita lihat penerangan mengenainya. Pertama, man lil aqil. Lil aqil. Man adalah digunakan untuk bertanyakan tentang atau kepada yang berakal, seperti manusia, malaikat dan lain-lain. Tetapi ia tidak boleh digunakan untuk yang tidak berakal, seperti haiwan, tumbuhan, benda dan lain-lain. Mari kita lihat contoh soalan yang menggunakan perkataan man. Man anta? Man anta? Siapa kamu? Ana Khalidun. Saya Khalid. Ana tilmidun fi sanatil khamsati al-ibtidaiyati. Saya seorang murid di tahun 5 sekolah rendah. Kemudian mari kita lihat yang kedua, kam lil adadi. Lil adad. Kam digunakan untuk bertanyakan tentang bilangan. Kam berkait rapat dengan nombor. Mari kita lihat contoh soalannya. Kam samanu hadza? Kam samanu hadza? Berapakah harga ini? Berapakah harga ini? Jadi perkataan samanu bermaksud harga. Harga merujuk kepada nombor dan bilangan. Jadi kata soal yang sesuai digunakan ialah kam. Berapakah harga ini? Samanuhu ishruna ringgitan. Harganya 20 ringgit. Seterusnya, mata. Mata. Lizzaman. Lizzaman. Mata untuk bertanyakan tentang masa. Mata digunakan untuk bertanyakan tentang masa. Contohnya, mata yabda'ul imtihanun nihai. Bilakah peperiksaan akhir dimulakan? Yabda'ul imtihanun nihai fil usbu'il qadim. Peperiksaan akhir akan dimulakan pada minggu hadapan. Jadi soalan di sini bertanyakan tentang masa peperiksaan. Maka kata soal yang sesuai ialah mata. Kemudian hal. Hal lil jawabi na'am amla. Lil jawabi na'am amla. Hal digunakan untuk jawapan sama ada ya atau tidak. Hal digunakan untuk jawapan sama ada ya atau tidak. Jadi sekiranya kata soal yang digunakan adalah hal, maka jawapannya hendaklah sama ada na'am atau la, ya atau tidak. Mari kita lihat contohnya. Hal antuma minal masjidi? Hal antuma minal masjidi? Adakah kamu berdua dari masjid? Naam, ana minal masjidi. Naam,
Ana minal masjidi. Ya, saya dari masjid. La, ana minad dukani. La, ana minad dukani. Tidak, saya dari kedai. Jadi berdasarkan contoh ini, kita lihat bahawa soalan yang menggunakan kata soal hal, jawapannya sama ada na'am atau la. Sekiranya kita menjawab na'am ataupun jawapan kita itu ya, maka kita hendaklah mengulangi ayat yang terdapat pada soalan. Contohnya, na'am ana minal masjid. Dalam soal tadi ialah, adakah kamu dari masjid? Jawapannya, ya, saya dari masjid. Untuk menguatkan jawapan na'am, kita hendaklah mengulangi ayat yang terdapat pada soalan. Dan sekiranya menjawab la, tidak, maka kita hendaklah menafikan ayat pada soalan. Contohnya, tidak, saya dari kedai. Kemudian mari kita lihat kata soalan yang berikutnya ialah aina. Aina. Aina lil makani. Lil makan. Aina untuk bertanyakan tentang tempat. Mari kita lihat contohnya. Aina yaqa'ud dukan ya Salwa. Aina yaqa'ud dukan ya Salwa. Di manakah terletaknya kedai wahai Salwa? Yaqa'ud dukanu bijanibil masjidi. Kedai terletak di sebelah masjid. Jadi soalannya di sini untuk bertanyakan di mana kedai. Kedai adalah tempat yang ditanyakan. Maka kata soal yang sesuai digunakan ialah aina. Kemudian mari kita lihat yang berikutnya. Kaifa. Kaifa lil hali. Lil hal. Kaifa digunakan untuk bertanyakan tentang hal atau keadaan sesuatu. Mari kita lihat contohnya. Kaifa haluka ya Muhammad? Kaifa haluka ya Muhammad? Bagaimana keadaan kamu wahai Muhammad? Ana bi khair. Alhamdulillah. Saya baik atau saya sihat. Alhamdulillah. Jadi soalannya di sini adalah bertanyakan keadaan kawan. Maka kata soal yang sesuai digunakan ialah kaifa. Selain dari bermaksud bagaimana keadaan kamu, kaifa haluka juga bermaksud apa khabar. Untuk tambahan, kaifa juga digunakan untuk bertanyakan tentang cara atau kaedah. Contoh soalannya ialah kaifa tadhhabu ilal madrasah? Kaifa tadhhabu ilal madrasah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Jadi selain daripada bertanyakan keadaan dan situasi, kaifa juga digunakan untuk bertanyakan tentang kaedah atau cara. Kemudian mari kita lihat kata soal ma.
Ma li ghairil aqil. Ma digunakan untuk bertanyakan tentang sesuatu yang tidak berakal, seperti benda, tumbuhan, haiwan dan lain-lain. Mari kita lihat contohnya. Ma hadza, apa ini, atau apakah ini? Hadza kitabun, ini buku. Jadi buku adalah benda yang tidak berakal. Maka kata soal yang sesuai ialah ma. Dan yang terakhir ialah madza. Madza li ghairil aqil. Madza juga digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal juga. Madza fa'alta inda syati. Apakah yang kamu buat di pantai? La'ibtu wa sabahtu fil bahri. Saya bermain dan saya berenang di laut. Dan kebiasaannya, selepas kata soal madza terdapat kata kerja. Kebiasaannya selepas kata soal madza terdapat kata kerja. Jadi begitulah perkongsian tentang adawatul istifham. Ustaz harap kamu dapat memahaminya dan menguasainya. Semoga video ini memberi manfaat kepada kamu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.